Kenapa tak tidur lagi, ha? Oke guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu lagi dalam channel kami One Way Production dalam cerita seram orang Sarawak. Oke guys, minggu lepas sempat nak update cerita baru, jadi tertinggal seminggu lah untuk sebab kami busy juga waktu tapi itu ada kesempatan tu kami ingin kongsikan lagi cerita baru dengan kita orang. Cerita kali itu ada dua cerita mengenai batu, bukan batu suyo bukan batu cincin dan bukan juga batu geliga. Cerita seram mengenai batu. Ada dua cerita. Sikit cerita kami dapat daripada kawan kami juga di Sarawak tu lah, luar Sarawak, dan dapat cerita dengan kawannya di Semenanjung. Cerita tu berlaku di Negeri Sembilan, di Tampin Negeri Sembilan. Dan ada sikit juga cerita tu kami akan ceritakan dulu, cerita mengenai batu katak di Bintulu. Siapa yang pernah melalui jalannya dari Sibu ke Bintulu memang akan terserempak dengan batu di tepi jalan. Okey, kami akan cerita juga mengenai batu Kami akan cuba cerita mengenai batu dulu lah. Okey guys, nak buangkan masa lagi, nak teruskan bercerita mengenai kisah seram-seram yang ada di Sarawak dulu. Kami cerita hal Sarawak dulu, lepas baru kami beralih ke tempat lain. Baru sedap mana. Okey, terima kasih juga lah kerana dah singgah ke channel kami, dan pada yang dah subscribe I salute. Okey, cerita pertama yang kami nak cerita kali itu adalah mengenai sigit batu yang ada di tepi jalan di antara Sibu dengan Bintulu. Batu ditunggah batu katak. Apa sebabnya ditunggah batu katak? Batu berbentuk macam katak lah. Dari jauh tanangganya macam katak. Kami ingat waktu kami sekolah, pergi ke sekolah di Miri tahun awal 90-an, dan nang ada terserempak dan nanggap batu nang batu cukup besar lah, nang besar, agak besar. Tapi apa yang aneh diceritakan kami mengenai batu hanya ada kisah sebenarnya. Batu ada kisah. Mun diperhatikan gambar-gambar yang kami akan hantar kita orang, batu berwarna-warni, bernombor apa semua sebab bagi setengah orang mempercayai batu ada penghuni, ada ada orang jaga batu mengikut ceritanya ada penjaga. Jadi batu orang beri hajat, nak minta hajat, batu akan tunaikan bagi yang bukan Islam lah, selalunya lah, untuk sebab mundi tangga mana batu ada nombor dan batu ada lubang-lubang. Nombor maksudnya kebanyakan kaki-kaki nombor tu nyatanya berhajat dengan di batu bila berhajat dengan di batu nyangkah sesuatu di batu dan berharap dan akan kena nombor. Alam lah benda macam kami menidakkannya juga sebab kepercayaan orang lah. Kita ada cek dengan benda biar kita berpetikaikan lah, biarlah nak mula apa yang nyakolah. Kemungkinan ada kena juga sebab batu lastnya di polah rumah, sebab kata orang dah batu dah kaca, ada rumah apa semua dah ada lah orang kena, hajatnya dah ditunaikan. Selain daripada hajatnya kami pastilah hajat apa yang dipinta oleh dan jangan batu kisah batu katak tu misterinya pada tahun awal 80-an ataupun dalam tahun 80-an, semasa pembinaan jalan jajaran Sibu Bintulu zaman nak tahun first jalan yang single line, double line jalan cun-cun kena dengan batu Jadi
Waktu ya tidak kontraktor berikhtiar lah nak mengalihkan batu ya ataupun nak merobohkan batu ya pada tahun 80-an ya. Tapi si jalan yang pun apa nama tu, traktor ya siapa nolak ya, jen tolak ya siapa nolak batu ya, siapa mecahkan batu ya. Jadi dia dah mati akal. Bila dia dah mati akalnya cari ikhtiar untuk coba letupkan batu ya. Sebab ya mun perhati gambar daripada gambar batu katak tadi, nya ada lubang saja. Lubang-lubang sebenarnya nya untuk masangkan bom dalamnya. Yang benar je pernah main nangga je lah batu ya, apa merannya ada lubang-lubang kecil-kecil. Tapi si berjaya juga. Sungguh pun yang ditunggahnya tadi untuk meletupkan batu ya adalah orang pakar untuk meletupkan batu ya. Tapi sayang sekali nya si berjaya. Jadi mati akal lah si kontraktor yang nak jalan dek. Ya elakkan jalan di lencongnya ke lain jalannya. Sampailah seawal tahun tu lah, dekad tu lah, zaman kini tu lah, tahun 2000 lah lebih kurang. Sejak zaman pembinaan Pan Borneo ya. Jadi laluan tetap kena kasia. Ya siapa dia elak je dah. Ya siapa dia apalah pergi, siapa dia pergi lah. Laluannya tetap kena ke batu katak ya. Jadi adalah percubaan orang untuk apa nama tu, merubuhkan batu ya dengan eskalator, ditolaknya, dipecahnya apa semua. Berjayanya memusnahkan batu walaupun dapat apa nama tu orang dapat bantahan daripada penduduk dan orang yang kaki-kaki yang selalu ngabas kasia untuk puja batu ya. Tapi akhirnya batu ya dimusnahkan. Situ lah kemungkinan penghuninya dah siagi kah, sebab apa nama tu siada orang mujanya gig kah. Kita cerita je lah sebab benda yang pelik-pelik tu sebenarnya setiap tempat yang orang suka, orang dipuja lagi, memang ada sesuatu di situ. Tapi pengakhirnya tadi batu ya dapat juga dimusnahkan pada tahun tu lah, dalam tahun tu dalam pembinaan, pada masa pembinaan Jalan Pan Borneo. Kami ada juga gambar-gambar batu yang telah dimusnahkan. Situ lah ada cerita-cerita angin madah yang si pemandu yang eskalator yang roboh ada kena penyakit lah, diganggu oleh apa semua. Ya Allah alam, sebab dari cerita orang tua-tua di kawasan dia, ialah berlaku seawal tahun 80-an ya, batu yang nang siapat dimusnahkan. Allahu alam. Agak ada je sebenarnya cerita batu-batu aneh di Sarawak tu, banyak sebenarnya batu-batu aneh. Ada di Seratok juga ada sikit. InsyaAllah lah ada masa lah main nangga, ada kesempatan nak pergi ke Sia, main nangga lah. Okey, kita beralih ke cerita yang kedua. Cerita kedua tu diceritakan oleh kawan kami, daripada kawannya juga, seorang apa nama tu, engineer jalan yang mengolah jalan di Tampin Negeri Sembilan, mungkin dalam tahun 2000 lah, tahun awal 2000 macam ni lah. Cerita tu berlaku macam tu sebenarnya. Ini lebih kurangnya macam cerita si batu katak tadi. Tu cerita lah batu apa batu tu. Jadi dalam batu pembinaan jalan, merintis jalannya untuk nak buka jalannya, halangan yang ditemu tidaknya adalah batu besar. Batu besar cun-cun termasuk dalam plan jalannya, kena dah saja. Dannya terpaksa nak, dannya apa ikhtiarnya lain selain daripada nya pasal rubuhkan batu ya. Dannya ikhtiar lah nak memecahkan batu ya. Jadi dipendekkan cerita, pada hari masanya untuk memecahkan batu ya, waktu yang saya datang lah, pekerjanya yang cuba memecahkan batu ya dengan eskalator di apa nama tu, di tempat ya. Jadi semasanya nak mecah batu ya, macam-macam caranya. Saya dapat batu yang susah nak dipecahkan. Waktu ya adanya saya dah guna bom lah, seperti yang kami cerita dengan batu katak si. Adanya cuma menggunakan eskalator aja, nak nulak, nak mecah batu, nak ya si dapat. Nasi dapat berlaku semua. Sampai pada hari yang kedua tu, bila nya hadir ke tempat ya, nya madah dengan
Dia pun pekerja ya. Pahal batu tu si pecah, si dapat dinaya apa semua. Si dapat tuan, kami dah mula macam-macam dah. Kami dah mula tuk semua benda si berhasil berlaku. Nya si nangga ada yang mula. Nya boleh madah macam tu. Cakap aja dan tak kamu lah. Nya fikir macam dia lah. Dalam pemikirannya tadi. Nya mikir tidak siapa mula kerja. Sedangkan yang berlaku ya dah real. Dan nya si dapat nak mula apa-apa dengan batu. Tak dipecah siapa apa semua siapa. Jadi oleh kerana kepercayaannya dah si bapa lagi dengan pekerja yang mecah batu tadi, dia cari seorang yang pakar dalam ngebak eskalator dan bakar mecah batu. Dia dapat seorang pemandu eskalator yang berbangsa Cina. Dia kira orang yang pakar lah, mengenalikan kenderaan dan biasa dah kerja untuk memecahkan batu ya. Jadi setujulah, dia datanglah pada hari yang dijanjikan apa semua ya. Dan pada hari yang dijanjikan, Cina yang datang. Ya, Cina yang diambil oleh engineer tadi untuk pecahkan batu ya. Jadi setuju untuk ambil projek ya untuk pecahkan batu ya. Dan pada hari ya untuknya pada hari yang nak mecah batu, nya berjaya memecah sebahagian daripada sikit pada batu ya lah. Jadi kawan dek banggalah. Alumlah. Nya terkerjanya anggapnya kerjanya dah ada hasil daripada kerja yang orang dulu tadi. Orang dulu tak seolah macam apa nama tu orang, macam saya dah mula apa-apa aja. Macam main je. Dia kakak lah apalah kita orang tu katanya madah. Apa lalu lu bikin tidak pandai, saya bikin pandai, ini macam baru bikin betul loh. Ini cakap sini tidak boleh pecah, ini tidak boleh. Memang orang tak pandai buat ini. Kakak lawa kawan. Memang kawan kakak lawa. Nya dapat nak pecah batu ya. Tapi dah sebelum tu dah madah batu yang susah nak pecah dan ada sesuatu di sia. Tak jalah pakai dimain lagi ada apa lalu orang percaya dengan tu semua kelakar besar lah. Bila terkelakar besar ada akibatnya. Okey, pada hari yang seterusnya untuk hari seterusnya untuk si kontraktor tadi si Deba nyemput eskalator tak nyambung ke kerja untuk pecahkan batunya. Si engineer tak nunggu dan si ada datang. Si ada datang. Tunggu awal pagi si datang. Sampai dah dekat tengah hari sikit si datang. Di call si angkat. Apa dah jadi sebenarnya? Itu memang fikir aku engineer memangnya itu malam minum mabuk tidur sedar. Fikirnya. Dah sampai tengah hari dah. Si je datang je. Di call siapa juga. Jadinya rasa sesuatu yang pelik berlaku. Nya takut je lah apa-apa berlaku di rumah. Tak. Benda-benda yang si pada mata orang tu. Benda-benda yang si patut berlaku. Dan nya pergi juga ngabas kontraktor yang di rumah sewanya. Banyak di waktu ya. Apabila sampai ke rumah sewa ya, nya dapati pintu berkunci apa semua kunci, tapi aircon masih buka. Tidur aja tu, emang itu sesedarnya tu. Fikir ya. Ketuk itu. Si buka. Akau. Mana lu? Madah. Cina mah kau lah. Mana lu buka lah pintu? Si buka. Pintu si buka apa semua si bukanya dah hati. Mati Cina tu latinya. Takut Cina mati keruk apa semua lah kita si tahu. Dia cobalah kuiskan sikit nyemput cermin penjan ya. Dan dia nampak si akau tadi terbaring tidur lah. Tanpa menggunakan apa nama selai baju pun telanjangnya tidur saja. Di tunggah nyari penjana si bangkit, si angkat, si bangun apa semua juga. Bah, dah lah Cina tu nya dah kambuh dah. Bila nya dah kambuh nya beritahu lah jiran sebelah rumah apa semua ke dulunya apa semua. Tidak nunggah siapa juga. Dia ambilnya kayu tucuk dan si bergerak juga. Lala sekali ikhtiar tidak sia tadi. Jiran-jiran dan nyempun engineer tadi. Nya call dak polis dengan dak bomba. Banyak si mau apa-apa berlaku, biar ada tidak tu yang berkuasa lagi lah. Berian polis dengan bomba ya lah. Jadi dak bomba ya pecahkanlah pintu rumahnya. Bila dipecahkan pintu rumahnya, tidaknya agak terkejut nangga keadaan si akau tadi. Dengan badannya berlendir-lendir macam cerita alien bilanya makan
keluar berlendir badannya, makannya peluh nang macam kena kahak-kahak orang apa semua. Di geraknya, bangun, akau sedar. Bilanya akau sedar, ya tidaknya, cuma tidak cukup heran dalam situasi ya, dalam keadaannya macam macam ni boleh badannya jadi macam dia. Jadi si banyak ceritakan lagi adanya mbaknya ke hospital, mbaknya berubat, mbaknya rehat apa semua. Jadi selepas lah keadaannya agak baik tadi, nya temu balik lah dengan si akau lah. Akau yang madah nya mati-matinya si mau nak mecahkan batu lagi. Kelakar lah kau besar mana, kelakar lah kau besar mana. Nangnya mati-matinya madahnya si akan mau mecah batu lagi madah. Nya dah nari diri nya si mau mbak lagi, si mau ambil projek lagi, kontak lagi. Suruh lain je. Jadi pening lah pala si engineer tu tadi nak cari orang untuk memecahkan batu ya. Nya dalam keadaan blur tu kan, blur tu kan, adanya berikhtiar lagi sebab bos atas dah bisin. Bila kita nak siap, benda tu belum siap lagi. Orang disuruh kebanyakan dah nolak dah, si mau lagi. Lebih lagi dah pekerja yang dulu tu, bila dah dengarnya si akau tak ada kena pelik-pelik tadi, lebih lagi lah orang si mau. Jadi pada suatu malam nya tertidur dan palanya masih mikir benda-benda dia, terbawa-bawanya dalam mimpinya. Di sianya nangga dalam bisi mimpinya, nya nampak di batu ya banyak orang berbaju jubah putih, baju jubah berwarna putih. Ada seorang datang batu ya, dan di bawah ada lagi lah orang lain. Mungkin bunian lah, mungkin lah jin lah. Dalam masa ya yang bosnya atas itu yang berkelakar dan yang madah bahawa manusia tu telah menceroboh tempatnya. Si minta izin tempatnya, dah yang nak ubuh tempatnya. Ya ada yang didengarnya dalam mimpi apa yang diucapkan tidak ya. Paduh tadi tempat tadi ada orang yang si nampak jin, benda-benda mistik, benda-benda gaib, daknya yang pun tempat ya. Jadi bila nya dah dengar sebab baunya tahu, oh patutlah lama tu macam-macam ikhtiar dia pola si jalan juga sebab gangguan. Sebenarnya tempatnya dah ada berpenghuni, dah ada orang pun silap si minta izin apa semua. Jadi dalam masanya pun terfikirlah macam ni hal minta izin dengan datuk apa semua. Kita sebagai orang Islam, kita silam nak mula kepercayaan yang kita nak angkah ancak sia, nak angkah manok panggang semua mintanya apa semua minta izin silah. Jadi adalahnya terfikir, adalahnya terjumpa seorang ustaz yang pakar untuk dalam hal ya. Dan dia berbincang lah mengenai jalannya di apa keperluannya dengan jalannya, sebab keperluannya tu agak penting, kegunaan tu nya si mau jalan tu terbengkalai macam meja. Jadi kata le ustaz Madah, kelak kami cobalah, kami ikhtiar, kami coba dengan niat dapat kami nolong, kami akan nolong sebab kita tu minta usaha ya Allah yang menentukan, Allah yang mengizinkan. Udah ya tadi nyerahlah benda ya semua dengan ustaz ya. Dan pada suatu malam juga, pada suatu malam nya bermimpi lagi. Nya bermimpi yang ustaz ya didatangi oleh geng-geng yang berbejubah putih tadi. Agak ustaz ya, kemungkinan ustaz ada nyeruk dan nunggahnya. Maka berlakulah perbincangan di sia tadi. Apa kebaikannya tadi manusia yang nak mula jalan di sia dan minta izin dengan adanya supaya adanya beralih lah ke ke tempat lain dengan cara bagus-bagus lah. Tapi dalam dalam perbincangannya ada seorang daripada kalangan jin tadi yang berbaju putih, cuma satu tu berbaju hitam, mungkin karakter jahit lah. Nya mati-matinya si setuju, nya mau tempat ya
kekal danya pun sebabnya madah tempat dia dah berkurun tahun dah danya diam sia tatang manusia lainnya selalu lang ngaco. Tapi oleh kerana suaranya si majoriti pandai undi juga tidak jin tu pada nya siapa nama lah apa bab majoriti suara madah dan setuju untuk beredarkan dari tempat dia sebab untuk kepentingan manusia juga dan cari tempat lain untuk dia diam. Start daripada ya si ada gangguan lagi dan nak bila nak mula pecah batu ya dan berjalan dengan lancar tetapi sekali-sekala dan diganggu oleh seekor ular tedong yang berwarna hitam. Tedong besar yang warna hitam sekali-sekala dan diganggu. Tapi selepas dia siap lagi lah lepas ada gangguannya ialah sigitnya keunikan memang ada benda yang unik sebab selain daripada kita manusia yang berjisim keras itu ada lagi makhluk yang si nampak. Dan dari segi tadi kehidupan dan ada juga kehidupan yang lain di alam lain dengan kehidupan alam kita. Allah sih menciptakan kita manusia aja, iblis, syaitan, jin apa semua. Dan hanya ada kehidupannya pun. Cuma juga lah kita dicoba, diganggu. Memang kita akan marah juga untuk ya. Tapi apa-apa pun macam ni pun kuasa adanya nak menyakitkan kita. Sebenarnya tak kehendak Allah juga sebenarnya. Kita manusia siapa malah apa-apa. Yalah. Banyak sebenarnya cerita-cerita pelik mengenai batu tu bila dah dipuja orang di naya semua orang benda yang akan melekat dia memang ada yangnya mau dia maka jadilah ya. Tapi yalah kita siapa menidakkan kata orang kepercayaan orang lain lah. Biar dengan kepercayaan dia kita dengan kepercayaan kita pun. Selepas tadi adalah si engineer ya sebelum itu kami ambil gambar untuk kawasan-kawasannya sekitar yang nak malah laporan kelak yang dah siap lah untuk kan dah siap ada bukti-bukti yang kawasan batu yang dah dipecah dah diratakan apa semua dah diambil gambar. Tapi yang pelik tadi kata oleh kawan kami yang ambil gambar dengan video selepas selesai kerja tangannya pun pandai nak deletekan gambar. Apa perlunya delete sedangkan gambar untuk buktikannya serahkan bahawa kerjanya dah siap. Ialah perkara aneh yang berlaku padanya. Kemungkinan makhluk-makhluk tadi si mengizinkannya untuk gambar-gambar kawasan raya lagi lah. Ya sebenarnya apa ia sebenarnya yang berlaku. Okey guys, ajak cerita kami daripada cerita seram orang Sarawak kali tu ada dua cerita Batu Katak dengan cerita batu yang berada di Tampin Negeri Sembilan Nun. Pengajaran bagi kita ialah setiap kali kita datang tempat orang minta izin dan kita tawakal pada Allah. Semoga kita dilindungi oleh sesuatu. Jangan kita kelakar besar lah. Orang kelakar besar tu mudah sebenarnya. Mudah hilang. Allah nak coba kita, jangan kita sombong. Kita boleh aja, mutasi mampu dah boleh buat dengan nejaknya kita nak mula. Okey guys, temu lagi dalam cerita seram orang Sarawak akan datang. Selamat malam. Bye.